Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Argentina menentang Poland, yang mana Argentina menang 2-0 hasil jaringan dari Alvarez dan juga McAllister. Dan pada perlawanan ni kita boleh lihatlah yang Messi tidak berjaya untuk menjaringkan gol dan melalui sepakan penalti. Tetapi distribution daripada segi create chance, daripada defensive line break, Messi telah memberi satu yang lebih positif di bahagian serangan pasukan Argentina. Dan pada perlawanan ni juga kalau kita lihat dari segi gameplay, kedua-dua pasukan, Argentina lebih menyerang berbanding Poland, yang mana Poland boleh dikatakan bermain agak safe dan juga more to defend, sebab nampak sangat yang mereka ni nak main untuk mendapatkan 1 poin sahaja ataupun lebih kepada seri berbanding untuk menang. Sebab apa saya kata begitu? Sebab in term of attacking ataupun corak counter attack yang diguna pakai oleh pasukan Poland juga, mereka menghadapi masalah dari segi transisi dan juga memberi support kepada bahagian hadapan dalam situasi menyerang. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Argentina. Apakah kekuatan dan juga apakah corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Argentina pada perlawanan ni? Yang pertama adalah in term of build up play, yang mana kalau kita lihat dari segi mereka menyerang ataupun dari segi build up yang dilakukan oleh pasukan Argentina, mereka akan membentuk bahagian belakang dengan back two, iaitu gandingan Romero dan juga Otamendi, dan dibantu oleh Enzo Fernandez yang bertindak sebagai single pivot pada perlawanan ni. Dan mereka lebih suka untuk menyerang menggunakan bahagian wide area ataupun bahagian sisi padang lah, bahagian sayap. Dengan penggunaan di bahagian kiri, kita akan lihat mereka akan lebih suka untuk push Acuna untuk lebih ofensif di bahagian hadapan untuk penetrate kawasan kanan pasukan Poland dengan kelebihan yang beliau ada, iaitu daripada segi ball control dan juga dari segi ball distribution melalui crossing ataupun lay off ataupun cutback yang boleh dilakukan. So di bahagian kiri memang Acuna lah yang akan lebih ofensif dan bertindak untuk cover bahagian pasukan Argentina di bahagian kiri, sama ada dari segi menyerang dan juga daripada segi bertahan. So ketika menyerang memang Acuna akan berada di posisi flank ataupun di kawasan sayap, dan ketika bertahan Acuna juga akan kembali membentuk back four di bahagian belakang untuk membantu bahagian pertahanan untuk menyerap asakan dan juga serangan yang dilakukan oleh pasukan Poland. So memang bahagian kiri mereka lebih fokus kepada Acuna sahaja, tetapi ada sedikit perubahan dengan penggunaan daripada Acuna ni dalam situasi-situasi tertentu. Contohnya ada beberapa pertukaran yang dilakukan oleh Argentina ketika first half apabila mereka gagal untuk menembussi bahagian pertahanan pasukan Poland, iaitu mereka bermain dengan Acuna masuk kepada bahagian tengah untuk menjadi inverted fullback dan juga lebih untuk overload bahagian tengah. Dan dalam pada masa yang sama, Di Maria yang bermain di bahagian kanan telah berubah untuk bermain di bahagian kiri untuk cover up bahagian tempat Acuna tadi. Sebab apa? Sebab Acuna dah masuk bahagian tengah, so bahagian wide area tak ada siapa nak cover. So Di Maria lah yang akan cover bahagian kiri di bahagian pasukan Argentina ni. Dan kadang-kadang Di Maria juga akan masuk lebih narrow ke bahagian tengah untuk membentuk dua striker bersama dengan Julian Alvarez pada perlawanan ni. Itu in term of beberapa situation yang berubah lah. Tetapi overall game memang mereka menggunakan Acuna untuk menyerang dan juga melakukan penetration run di bahagian kiri pasukan Argentina sebelum beliau ditukarkanlah. Itu corak perserangan yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat juga pasukan Argentina, mereka juga suka untuk menyerang di bahagian kanan menggunakan Molina. Tetapi kita boleh tengok perbezaan yang ketara adalah di second half, apabila bahagian kanan pasukan Argentina lebih efektif in term of attacking dan lebih efektif daripada segi ball supplying, yang mana kita boleh tengok bahagian kanan pasukan Argentina mereka mempunyai kualiti hantaran yang lebih better berbanding Acuna yang bermain di bahagian kiri. So benda tu telah memberikan satu impak yang positif kepada pasukan Argentina, yang mana masuk second half mereka menukar sedikit rentak dan menukar sedikit corak permainan untuk membiarkan Acuna lebih kepada stable balance di bahagian kiri ketika di second half, dan mereka overload dan lebih menyerang di bahagian kanan dengan penggunaan daripada Molina yang mendapat backup daripada Lionel Messi dan juga Di Maria di bahagian kanan. So kita boleh tengok beberapa gerakan yang efektif
yang dilakukan bahagian kanan Argentina di second half telah membuahkan hasil, yang mana apabila masuk minit 47 mereka berjaya mendapatkan gol yang pertama melalui daripada Mac Allister yang berjaya menyambut hantaran daripada pemain di bahagian kanan pasukan Argentina. Jadi apa yang boleh saya katakan, corak permainan Argentina di first half dan juga second half adalah lebih kurang sahaja. Cumanya daripada segi balance dan juga effectiveness ataupun keberkesanan daripada segi mereka menyerang, mereka lebih bagus ketika mereka menyerang di bahagian kanan berbanding mereka menyerang di bahagian kiri. Sebab apa? Sebab final quality passing yang ada di bahagian kanan adalah lebih bagus berbanding Acuna yang bermain di bahagian kiri. Itu yang pertama lah tentang Argentina. Yang kedua, kalau kita lihat pada perlawanan ni dari segi corak menyerang, apa yang dilakukan oleh pasukan Argentina, mereka sebenarnya bermain dalam formation 4-3-3 yang mana Enzo Fernandez sebagai single pivot dan Rodrigo de Paul yang boleh dikatakan lebih kepada untuk membawa bola di bahagian tengah ataupun ball carrier lah, untuk supply bola ke bahagian hadapan. Tetapi permasalahan utama di bahagian tengah ni adalah apabila de Paul memegang bola, beliau tidak boleh nak distribute ball ke hadapan dengan begitu cepat, dan juga banyak hantaran-hantaran ataupun switch play yang dilakukan oleh de Paul tidak menjadi. Boleh dikatakan banyak pergerakan de Paul terbatas lah apabila mereka cuba menggunakan de Paul sebagai ball carrier dan juga untuk progress the ball lebih kepada bahagian hadapan. Dan disebabkan itulah kita boleh tengok Messi yang sebenarnya diletakkan sebagai pemain nombor 9, dia tidaklah menjadi pemain nombor 9 pada perlawanan ni. Sebaliknya beliau diberikan lebih kepada kebebasan ataupun free roll, yang mana kita boleh tengok Messi bertindak untuk turun lebih bawah deep sampai ke bahagian tengah dan lebih memfokuskan untuk membentuk link up dan juga combination play bersama dengan Di Maria di bahagian wide area. So kita boleh tengok lebih kepada pemain nombor 10 lah Messi ni dengan peranan free roll, dan benda tu telah dibuktikan oleh Messi. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk create banyak chances ataupun peluang kepada bahagian hadapan dengan through passing beliau, dengan hantaran-hantaran beliau, dengan dribbling beliau yang hampir membuahkan hasil. Tetapi disebabkan benteng pertahanan Poland yang bermain dengan low block dan juga sangat compact, defensive line yang rendah, mereka tidak mampu untuk melakukan penetration ataupun percubaan ke arah gawang Poland, dan dibantu juga dengan kecekapan daripada Szczesny yang bertindak sebagai penjaga gol Poland untuk menafikan beberapa percubaan dari Argentina. Tetapi in term of build up play, kita boleh nampak lah yang mana Messi dia memang akan jadi playmaker. Dia drop lebih deeper untuk membantu bahagian tengah sebelum dia bina combination dan juga link up bersama dengan Di Maria di bahagian kanan, ataupun di bahagian tengah bersama dengan Julian Alvarez, ataupun di bahagian kiri bersama dengan Acuna. Dan yang paling penting di second half adalah apa yang saya suka adalah tentang kemasukan Paredes, yang mana kemasukan Paredes ni mereka bermain dalam sistem double pivot. Tetapi dalam sistem double pivot ni sebenarnya telah memberi sedikit advantage kepada Enzo, yang mana apabila Paredes masuk, Enzo sebenarnya dia tidak perlu untuk memfokuskan untuk bertahan sangat. Apabila masuk je second half, Paredes ditukarkan pada minit 60 lebih macam tu, maka di situlah kebijaksanaan daripada Scaloni, jurulatih Argentina, apabila dia telah mengarahkan Paredes untuk memfokuskan bantu Enzo untuk bertahan. Dan apabila Enzo ada partner untuk bertahan, kita boleh nampak Enzo bertindak lebih advance ke hadapan untuk bina ataupun link up dengan bahagian hadapan bagi menggerakkan bola ke lebih kepada bahagian serangan. Dan hasilnya kita boleh tengok beberapa gerakan daripada Argentina berjaya untuk menghasilkan hantaran-hantaran yang berbahaya ke arah Alvarez dan juga Martinez di second half yang hampir membolehkan gol. Dan kita boleh tengok gol daripada Julian Alvarez adalah berpunca daripada hantaran yang dilakukan oleh Enzo Fernandez yang bermain dengan lebih ke hadapan ataupun advance di kawasan yang berhampiran dengan D-box. So benda tu memang positif side lah untuk pasukan Argentina. Dan untuk striker, apa yang boleh saya katakan, Mac Allister taklah bermain dengan sangat baik, tetapi dia berjaya untuk skor sebab waktu second half tu dia berada di positioning yang betul. Dan yang benar yang boleh saya puji adalah tentang Julian Alvarez, yang mana boleh saya katakan Alvarez game ni bertindak dengan cemerlang. Dia berjaya untuk memastikan yang beliau punya running dengan selari dengan passing dan sebagainya. Dia banyak exploit pertahanan pasukan Poland dengan larian-larian di belakang pertahanan. Positioning beliau mantap. Cumanya daripada segi ketajaman finishing boleh dikatakan agak kurang. Jadi apakah kelemahan yang paling ketara untuk pasukan Argentina pada perlawanan semalam? Kelemahan yang paling ketara untuk pasukan Argentina pada perlawanan semalam boleh
boleh saya katakan adalah dari segi mereka punya number 10. Messi adalah free roll. Jadi mereka tak ada proper number 10 yang boleh distribute ball dengan hantaran-hantaran yang mematikan untuk bahagian hadapan daripada segi distribution ball ke bahagian hadapan lah. So mereka tak ada playmaker yang proper untuk create game yang lebih kreatif untuk menghantar bola ke bahagian hadapan. So mereka agak kurang di situ di number 10 yang menyebabkan gap antara Julian Alvarez dan juga bahagian tengah agak kecewa lah sebab tak ada gap yang saya boleh dikatakan mereka kurang dapat hantaran-hantaran yang berbahaya. Yang kedua adalah daripada segi ball progression dan juga ball carrier di bahagian tengah, iaitu Rodrigo Di Paul. Walaupun Paul boleh dikatakan bermain sampai ke orang kata 90 minit, tetapi Di Paul tidak memberi apa impact yang positif sangat in term of ball carrier. Banyak pergerakan beliau terbatas dan gagal di bawah. Jadi saya tak tahu kenapa Di Paul masih lagi dikekalkan sebagai first 11, kenapa tak bawa keluar beliau dan gantikan dengan player-player yang lain. So benda tu sedikit mengecewakan lah. Dan untuk striker pun saya boleh katakan bahagian hadapan mereka sedikit ketumpulan daripada segi finisher. Kalau kita lihat peluang-peluang yang ada, Alvarez, Lautaro Martinez, McAllister, mereka gagal memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk skor dengan lebih bagus, dan mereka punya positioning pun kurang. So mereka tak boleh nak bermain dengan baik untuk menyambut final quality passing daripada Argentina tersebut untuk mereka execute peluang-peluang ataupun gerakan yang telah dilakukan oleh bahagian wingback ataupun bahagian winger mereka. Jadi secara overallnya kalau kita lihat Argentina semalam in term of attacking memang mereka kuasai, in term of defending mereka bagus juga sebab mereka lebih kepada man oriented, dan mereka juga berjaya untuk overload seorang player di bahagian tengah untuk cover up bahagian tengah dan juga man marking pasukan Poland untuk build up play, yang mana kita boleh tengok pemain-pemain Argentina akan cover up ataupun mark pemain fullback pasukan Poland untuk memastikan yang Poland tak ada ruang untuk passing kepada bahagian kanan ataupun kiri untuk melakukan switch play. Jadi benda tu telah merencatkan sedikit build-up Poland dan mereka cepat kehilangan bola akibat mereka nak main long ball. Jadi itu untuk Argentina. Untuk Poland, apa yang boleh saya cakapkan, mereka sebenarnya mempunyai masalah in term of gap, yang mana memang nampaklah mereka bermain bertahan, tetapi ketika dalam situasi counter attack mereka agak lemah. Sebab apa? Sebab Lewandowski dan sebagainya jarang mendapat support yang banyak daripada bahagian tengah. So benda tu menyebabkan counter attack mereka terbatas dan pemain pertahanan Argentina dengan mudahnya mematahkan counter attack tersebut. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.